Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke subjek kimia. Okay, tingkatan 4 bersama saya Cikgu Nurul Bahjan. Okay, so hari ini kita nak berkenalan dahulu dengan subjek kimia. Okay, so kita nak tengok, sebelum itu kita nak tengok apa bab yang ada dalam silibus kimia tingkatan 4. Okay, baik, kita tengok dulu bab 1, pengenalan kepada kimia. Kemudian ada bab 2, jirim dan struktur atom. Okay, bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okay, bab 4, tentang jadual berkala unsur. Bab 5, kita akan belajar tentang ikatan kimia. Bab 6, tentang asid, base dan garam. Bab 7, kadar tindak balas. Dan akhirnya bab 8, iaitu bahan buatan dalam industri. So, dalam tingkatan 4 ni kita akan belajar 8 bab. So, hari ini kita nak tengok bab 1 dahulu, iaitu pengenalan kepada kimia. Okay, so, kita nak kenalan dulu dengan kimia untuk hari ini. So, kita pergi kepada standard kandungan 1.1, iaitu kita nak tengok perkembangan kimia, perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Kemudian, apa yang kita nak belajar hari ini ialah, yang pertama, boleh menyatakan maksud kimia. Yang kedua, memberikan contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan harian. Yang ketiga, menjana idea tentang perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia kepada manusia. Dan akhir sekali, berikan contoh kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan bidang kimia. Baik, seterusnya kita nak tahu apa maksud kimia. Kimia ni apa maksud kimia? Nak belajar tentang apa kimia ni? Okey, so sebenarnya perkataan kimia ni datang daripada perkataan Arab, iaitu alkimia. Okey, dan maksud kimia ialah, okey, kimia ni ialah suatu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Okey, so kimia ni kita belajar tentang jirim. Kalau biologi, awak belajar tentang benda hidup. Okey, kalau fizik awak belajar tentang tenaga. Okay, dan kimia ni awak belajar tentang jirim. Baik. So, kita nak tahu apa bahan-bahan kimia dalam kehidupan harian. Okay, so sebenarnya dalam kehidupan harian awak banyak menggunakan bahan kimia sebenarnya. Okay, contohnya garam. Garam adalah bahan kimia. Tapi bahan kimia yang selamat untuk dimakan lah. Bahan kimia ni ada banyak kan. Okay, so kalau nak tahu garam ni, ada formula kimianya iaitu NaCl ataupun natrium klorida, dalam bahasa Inggeris sodium klorida. Itu awak akan belajar nanti. Baik, ini ialah cuka. Cuka juga adalah bahan kimia. Kenapa dia bahan kimia? Sebab dia terdiri daripada unsur-unsur kimia. Okey, so cuka formula dia CH3COOH, ataupun dalam bahasa kimianya cuka ni ialah asid etanoik. Dia adalah asid etanoik cair. Okey, sabun. Sabun juga adalah bahan kimia. Okey, ubat-ubatan, ubat gigi, cat dan banyak lagi. Okey, so hampir semua yang kita guna harian ni adalah bahan-bahan yang terdiri daripada unsur kimia. Okey, asalkan dia jirim, dia terdiri daripada unsur kimia. Baik, so kita nak tengok perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Okey, so apa bidang-bidang dalam kimia ini? Okey, contohnya dalam bidang bioteknologi. Okey, bidang bioteknologi melibatkan pengetahuan kimia. Sebabnya dalam badan kita, dalam benda hidup terdapat proses-proses kimia. Okay, contohnya proses fotosintesis melibatkan proses tindak balas kimia. Okay, dalam ni ada tindak balas kimia. Dalam badan kita sekalipun terdapat tindak balas kimia. Okay, so bidang bioteknologi melibatkan pengetahuan kimia. Seterusnya, okay, bidang apa lagi yang terlibat dengan kimia? Ini ialah bidang botani. Okay, bidang botani juga melibatkan bidang kimia, bidang pertanian. Seterusnya, ni penting ni. Okey, ini memang kimia betul ni. Ini ialah bidang forensik. Okey, bidang forensik juga melibatkan pengetahuan tentang
tindak balas kimia. Okey, barulah kita dapat cari, kita nak detect ataupun kita nak kesan bahan-bahan ataupun apa-apa sahaja yang terlibat di lokasi jenayah ataupun lokasi kebakaran. So apa bahan-bahan yang ada kat situ kita boleh ketahui dengan tindak balas kimia. Baik, seterusnya ialah bidang pharmaceutical, bidang farmasi. Okey, bidang farmasi juga melibatkan pengetahuan kimia, ya. Okey. Bidang kosmetik juga melibatkan pengetahuan kimia. Okey. So banyak sumbangan kimia dalam bidang-bidang yang kita sebutkan tadi. Okey, kemudian kita tengok kerjaya yang berkaitan dengan bidang kimia. Okey, sebenarnya sama je macam tadi. Okey, kerjaya-kerjaya yang melibatkan bidang kimia contohnya sebagai penyelidik bioteknologi, jurutera bioperubatan. Okey, so ini dalam bidang bioteknologi. Kemudian dalam bidang pharmaceutical, apa kerjayanya? Ahli farmasi, doktor, juga melibatkan pengetahuan kimia. Dalam bidang kosmetik, kerjaya apa? Kerjaya ahli kimia kosmetik, pakar runding kosmetik juga kena tahu tentang kimia. Okey, lagi dalam bidang teknologi hijau, contohnya ahli kimia, teknologi hijau dan jurutera juga memerlukan pengetahuan tentang kimia. Okey, dan last sekali ialah nanoteknologi. Dalam bidang nanoteknologi, contoh kerjayanya contohnya jurutera, ahli sains pemakanan. Okey, ini adalah contoh sebahagiannya sahaja. Okey, sebenarnya banyak lagi kerjaya. Contohnya nak jadi cikgu macam saya ni pun kena belajar subjek kimia, barulah boleh ajar kimia. Okey, so banyak lagi bidang-bidang ataupun kerjaya lain. Ini adalah sebahagian daripadanya sahaja. Okey, so ini adalah contoh sumbangan kimia. Okey, sumbangan penyelidikan kimia yang berkaitan dengan kimia dalam bidang industri. Okey, so kalau kita tengok dekat gambar ni, contohnya pengawitan makanan. Kalau dulu-dulu kita nak awet makanan, kita boleh keringkan makanan. Okey, maksudnya keluarkan air daripada makanan itu dan kita awet guna garam ataupun gula. Okey, kemudian ada lagi perkembangan selepas itu selain daripada kita keringkan. Ni zaman dululah. Zaman sekarang pun kita pakai lagi, tapi dulu kebanyakannya kita guna kaedah pengawitan dengan cara ini. Okay, kemudian dah ada freezer, dah ada peti sejuk. Pengawetan makanan dibuat melalui pembekuan. Okey, so dah boleh bekukan makanan. Okey, sekarang dah lagi canggih. Maksudnya kita tak bekukan makanan, kita tak awet guna gula dan garam, tapi kita boleh kekalkan kualiti makanan itu dalam masa yang lama melalui pengawetan makanan melalui nanoteknologi. Okey, so nanti awak boleh cari apa maksud pengawetan makanan melalui teknologi. Okey, itu adalah tugasan awak perlu cari sendiri apa maksud pengawetan makanan melalui teknologi. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. So kita berkenalan saja dengan kimia untuk hari ini. Okey. Akhir sekali, so sini ada sedikit latihan lah. Okey, ujian kendiri 1.1 daripada buku teks muka surat 8. Okay, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kimia? Yang kedua, senaraikan 5 bahan kimia yang digunakan dalam kehidupan harian. Itu pun kita dah belajar tadi. Yang ketiga, berikan contoh perkembangan bidang kimia dalam industri. Yang baru kita sebut tadi. Senaraikan sekurang-kurangnya 3 kerjaya yang berkaitan dengan kimia bagi situasi berikut. Yang pertama, pencarian penawar untuk penyakit demam denggi, dan B, penghasilan pokok kelapa sawit dengan kandungan minyak yang tinggi. Baik, so sediakan satu buku kuning yang panjang itu untuk buat latihan kimia. Okey, buku itu untuk nota dan latihan kimia. Dan hari ini sila buat uji kendiri 1.1, salin soalan, tulis jawapan, kemudian dah siap tolong snap gambar dan hantar pada saya. Baik, terima kasih. Itu saja.